Iya, nggak boleh terus. Iya. Please. Please. Tapi kan. Please. Durian ni bos nak try ke? Ada modul yang saya letak dekat group parent. Okey, tapi itu modul sementara lah. Okey. Siapa yang tak ada tak apa, nanti saya akan tulis dekat depan. Nanti saya akan copy balik. Saya letak dalam PDF dekat group parent semalam dengan hari ini. Tapi dia bukan macam modul tetap lah, dia untuk sementara saja. Saya dah buat tapi ada masalah untuk Ada tak kosong. ada. Okay, jadi sekarang dah 5.30 lah. Patutnya kita start. Kita akan habis 7.30 kan. Tapi belum ada lagi ni. Boleh. Tak apa. Sekarang ada berapa orang? Hai. Ada 11 orang tolak saya. Jadi kita tunggu lagi 2 minit. Okey, sementara tu yang mana ada macam biasa ready untuk terima pelajaran. Okey, boleh letak workstation masing-masing supaya selesa. Sebab kita nak duduk dah ni 2 jam lebih. Sebelum kita sambung lagi nanti lepas maghrib. Okey. Jadi macam biasa kita akan buat step by step lah. Cuma yang ini macam kita buat sebelum ni, dia ada macam Bang. dia tak ada jawapan yang spesifik. Okey. Ada. Saya Ya. boleh. Okey, dia tak ada yang spesifik lah jawapan. Kalau saya tengok dalam YouTube pun ada cikgu-cikgu sekolah buat, dia macam lebih kurang kepada baca slide. Okey. Berapa minit dah tutup lah. Jadi hari ini kita akan cuba buat dan kita cuba fikirkan setiap satu point tu apa jawapan yang kita nak buat. Okey. Jadi saya dah bagi modul, bukan modul lah. Macam ada saya ambil pada satu buku ni. Okay. Saya selalu rujuk kepada 3-4 buku. Yang ni saya rujuk 4 buku tapi jawapannya macam terbuka, open. Okay, jawapan selagi mana logik betul boleh diterima, dia akan terima. Jadi pada pendapat saya lah, kita tak akan fokus banyak sangat bab ni. Mungkin hari ni kelas pertama, kelas kedua kita akan habis yang ini. Lepas ni kita akan ulang balik. Saya akan ulang balik tajuk-tajuk yang tak sempat cover dalam MOT. Contohnya bab pertama, bab kedua, okey, yang melibatkan perubahan, variant. Lepas tu ada melibatkan matrix, okey, melibatkan penanggulan. Semua tu kita akan cover lah lepas habis ini.
Sebab ini tak kritikal sangatlah. Kalau kita tengok dalam buku yang SPM tu pun, ini soalan ni sikit sangat. Dia buat dekat yang objektif saja. Okey Jadi, ready? Kita mulakan dengan macam biasalah. Kita akan, sebelum tu, siapa yang belum isi lagi kehadiran, saya letak dekat sini link kehadiran. Dekat ruang chatting, link kehadiran boleh isi. Ini foto lah. Kita mulakan macam biasa dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sta'alaina innaka syur alaina min azami rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey Jadi sebelum kita mulakan ni, saya dapat info lah yang sekolah akan buka Oktober. Betul kan? Bulan 10 baru sekolah buka. Dapat info lah daripada pihak sekolah. Okey, jadi yang itu dia pun bagi tahu bulan 10. Macam sebelum ni lah dia kata bulan 9. Bulan 9 kes tetap tinggi. Hari ni 22, semalam 23 kes. Jadi kita pun tak tahu lagi bila sekolah pun buka. Patutnya boleh je dia, tapi parent akan rasa risau lah. Patutnya dia ada sistem macam dia bagi SPM saja, semua duduk dalam sekolah kan, buat macam asrama tu, semua buat macam tu. Mungkin ada yang tak selesa ke, ada yang nak duduk dekat rumah dan sebagainya. Okey. Apalah, okey, kita tengok yang tajuk kita ni, pemodelan matematik ataupun mathematical modeling. Ni double L lah. Okey. Jadi kita akan tengok yang pertama sekali, semua ada tak? Siapa yang belum print lagi? Yang belum print, bab baru. Bab baru. Kalau ramai belum print lagi, saya akan share screen. Belum Okey. Ramai belum Okey, saya share screen lah. Kita buat sama-sama. Tapi yang ni saya suka tulis kat whiteboard sebab kena tulis banyak. Tapi tak apa. Kita nak bagi semua selesa. Jadi saya akan share screen. Sekejap. Saya download. Dah ada. Okay, ready Tak apa. Yang belum lagi tak apa. Saya akan share screen. Okay. Pak, yang ni pun bukan modul yang proper. Saya yang buat modul untuk form 5 dan saya tak tahu nak susun macam mana. Sebab yang ni bab baru dan saya refer dengan kawan saya yang mengajar dekat sekolah pun, dia sebenarnya pun tak ada idea sangat. Dia kata dia pun blur juga untuk soalan dalam bab ni lah. Dia kata macam open, terbuka saja. Tak apa, kita akan buat sama-sama. Sekarang dah 33. Tolak saya 32. Yang ni kita tak ambil, kita tak akan ambil serius sangat bab ni. Kita akan tengok bab-bab yang akan mendatangkan cabaran lah kepada kita dalam SPM nanti. Semua tu nanti kita akan patah balik. Nanti lepas pada sesi yang kedua nanti kita akan bincang. Lepas habis bab ni, bab terakhir ni, bab 8, kita nak buat apa? Saya cadangkan setakat ni kita akan tengok bab-bab yang awal untuk form 5. Untuk bab form 4, saya akan buat kelas-kelas free. Seminar online tu boleh join. Itu join sekali dengan form 4 lah. Jadi form 4 boleh study balik. Form 5 pun boleh ulang kaji, refresh balik. Tak jadi masalah itu. Saya share screen. Mana tahu tadi? Yang ni bukan. Sorry. Yang ni Word. Word tak boleh conteng. Kena di Microsoft Edge.
Okey. Okey, boleh nampak revisi by topik. Nanti kita akan buat revision by topik, okey? Daripada bab awal sampailah bab akhir. Tapi kita akan fokus lebih, bukannya saya akan ajar satu persatu, tapi lebih kepada soalan-soalan yang ada dalam exam, okey? Jadi kita tengok yang ni. Ya, saya zoom sikit. Ni kecil ni. Alamak, benda ni tak hilang pula. Okey. Okey. Saya ambil daripada sini untuk kita belajar hari ni. Okey, first sekali kita tengok dekat sini. Kita nak kenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okey, ini ialah step pertama lah daripada 6 step yang kita kita belajar kelas sebelum ni. Okey, kelas yang pertama, yang ni kelas yang kedua, lepas ni kelas yang ketiga. Ada. Saya bagi, tapi bukan dalam tu lah. Saya bagi dalam PDF. Semalam dengan hari ni saya ada bagi pagi-pagi tadi. Malam saya ada bagi petang. Hari ni saya ada bagi. Okey, tak apa. Nanti saya copy saya letak kat dalam ni, okey. Sebab yang ni tak ada apa pun. Ni bukannya modul yang PTIU sebenar lah. Yang ni saya ambil dalam buku dulu. Okey. Nanti yang PTIU sebenar saya akan update lah dekat admin tu. Okey. Jadi kita tengok yang pertama. Okey. Sebelum ni saya ada bagi tahu dia ada satu soalan terbuka, satu soalan yang tertutup. Okey. Terbuka ni maksudnya kita tak ada jawapan yang pasti. Contoh kalau kita tengok buku teks tumpahan minyak. Okey, bila masa kita akan selesaikan tumpahan minyak. Okey, untuk kita sendiri tak ada jawapan yang pasti. Nak link kehadiran. Okey. Jadi satu lagi jawapan yang pasti memang dia bagi dekat kita maklumat. Itu dan kita kena selesaikan berdasarkan pengetahuan kita berkenaan dengan teori-teori yang ada dalam matematik. Pakai modul kita pakai modul ni. Tapi ini bukan modul sangatlah. Yang ni saya ambil dalam buku. Okey, ada kat sini kalau siapa takut lipas. Ada problem kan? Lipas ni dia mungkin tak jumpa jalan keluar kot. Dia terbang daripada tadi. 2 kali dia langgar kepala saya. Kalau dia langgar lagi sekali kepala saya terpaksa hapuskan dia. Dia mengganggu ni. Saya tak takut lipas, tapi saya ada problem, saya takut rama-rama. Tapi tak ada lah rama-rama tu kat sini. Okey, jadi kita tengok. Su Qin memanaskan 2 liter air. Okey, sekejap saya ambil pensel saya. Okey, Su Qin memanaskan 2 liter air pada suhu 20 degree Celsius. Macam sebelum ni kita ada buat ni. Dengan kadar pemanasan 10 degree Celsius per minit. Okey. Jadi maksudnya di sini ada air 2 liter. Okey, dalam heater kita air 2 liter. Suhu air semasa tu ialah 20 degree Celsius, 20 darjah Celsius dengan kadar pemanasan setiap minit dia akan naik 10 degree Celsius ataupun 10 darjah Celsius. Okey. Berapakah masa diperlukan untuk mendidihkan air itu? Okey, kita nak bagi air itu didih ataupun dia akan mencapai boiling point. Jadi berapa lama? Okey. Jadi soalan tu dia relate dengan dunia nyata. Ni saya pakai mic Toros ni lah. Okey, dia relate dengan dunia nyata. Jadi kita akan dapatlah. Okey, sekejap saya setting saya punya ni. Alamak. Saya punya mic ni. Okey. Jadi apa yang kita boleh buat ialah sekejap. Okey. Kita akan buat step by step ikut apa yang buku teks bagi. Okey. Step dia ialah pertama sekali ialah kenal pasti dan mendefinisikan masalah dalam setiap soalan. Jadi kita akan identify and define. Kenal pasti dan definisikan. Yang ni kalau siapa-siapa yang belajar RBT, yang ni ialah penyataan masalah.
nak buat sesuatu benda, kita kena ada masalah. Kita kena ada problem, baru kita boleh solve kan. Kita boleh selesaikan. Jadi dalam ni ialah kita nak buat point yang pertama dulu. Okey, contohnya dekat sini kita nak kenal pasti dan definisikan saja. Kita tak buat 6 step tu. Okey, dalam kes air kita nak didihkan ni, okey, kita kena kenal pasti masalah dulu. Kita tengok soalan ni, jawapan yang dia bagi. Dalam masalah ini, kita mengetahui suhu air dan kadar pemanasan. Okey, maklumat yang kita dapat dalam ni ialah suhu air. Suhu air tu ialah 20 degree Celsius dan kadar pemanasan. Okey, setiap 10 minit, setiap seminit dia akan naik 10 degree Celsius. Yang ini maklumat yang ada dalam soalan. Jadi kita letak dekat sini ialah kita mengetahui suhu air dan kadar pemanasan. Okey, jadi kita tulislah. Kadar pemanasan menunjukkan suhu air bertambah 10 degree Celsius dalam setiap minit. Okey, ini poin yang pertama. Dia akan bertambah 10 degree Celsius dalam setiap minit. Kita ambil dekat mana? Ni kita ambil dekat sini. Okey, yang kedua pula, kita perlu mencari tempoh masa diperlukan untuk mendidihkan air itu. Okey, ini ialah poin yang kedua. Jadi pertama sekali kita kenal pasti masalah. Kena pasti masalah tu dalam poin yang kedua ni lah. Kita perlu mencari tempoh yang diperlukan untuk mendidihkan air. Dan definisikan masalah ialah kita ada suhu. Okay, 10 degree Celsius per minit. Ada yang tanya, memang wajib jawapan macam ni ke? Yang tu yang student-student akan tanya. Okay, jawapannya ialah tidak. Sebab ini ialah soalan yang open. Soalan yang terbuka. Okey, jadi kita boleh juga buat yang number 2 ni jadi poin pertama, yang number 1 ni jadi poin yang kedua. Tak jadi masalah. Okey, boleh. Jadi kalau kita tak mahu tulis kadar pemanasan menunjukkan suhu air bertambah 10 degree Celsius dalam setiap minit, kita boleh tulis juga dalam ayat-ayat yang berbeza tetapi membawa maksud yang sama. Okey, contoh saya buat ayat macam ni. Okey, 10 degree Celsius akan meningkat dalam setiap minit. Yang ni bukan modul. Okey, yang ni memanglah saya letak dekat group parent. Okey, tapi yang ni saya ambil daripada buku. Sebab yang modul yang saya buat tu saya ada masalah sikit. Saya belum sedia lagi nak edit dia. Jadi kita akan ambil yang ni yang dalam buku dulu dan kita takkan ambil serius sangat tajuk ni sebab tajuk ni dia macam bukan yang penting lah. Okey, untuk matematik SPM. Siapa yang nak print boleh, siapa yang tak mau print pun boleh sebab kita akan guna hari ni saja. Sesi petang ni dan juga sesi malam ni. Lepas ni kita dah tak guna dah yang ni. Okey? Jelas eh? Okey, sekejap. Ada lagi yang baru join. Jadi saya bagi link kehadiran. Okey, siapa yang baru join boleh isi dulu link kehadiran yang saya bagi dekat sini. Dekat ruang chatting tu. Okey. Siapa yang dia guna phone ke apa, dia tak tahu nak tekan chatting tu macam mana, nanti bagi tahu dekat saya. Saya akan bagi link tu dekat tempat lain lah dalam WhatsApp dan sebagainya. Okey. Jadi dapat tak? Yang first ni, yang contoh ni. Kita nak keluarkan maklumat dia macam mana? Okey, siapa yang ramai yang dapat, siapa yang blur-blur lagi? Okey, ulang semula. Okey, boleh. Kalau siapa blur-blur lagi, tolong bagi tahu dekat saya akan ulang lagi dan cuba cari penerangan yang paling baik lah. Okey. Sebab benda ni baru dan benda ni open. Jadi kalau siapa-siapa yang memang ada adik-beradik yang belajar dekat luar negara, soalan-soalan dia open macam ni lah. Dia tak macam Malaysia. Memang kena ikut yang tu saja. Oh, tak faham kenapa jawapan dalam bentuk ayat. Memang dia dalam bentuk ayat. Okey, pemodelan matematik ni macam kita buat report. Macam kan sains kita ada laporan sains tu. Yang kita ada tajuk, lepas tu ada penyataan masalah. Lepas tu dia bagi balang, kita kena cari yang dimalarkan, yang dimanipulasi, yang bergerak balas.
Okey. Yang ni lah. Okey, yang ni lah. Tapi yang ni dalam matematik. Kalau siapa yang perasan, siapa yang perasan dalam tajuk form 4 pun bab last sekali teori SMART. SMART. Macam mana kita nak simpan duit tu, macam mana kita nak capai target nak beli Ferrari ke apa tu, yang itu pun dia ialah soalan open. Kadang-kadang cikgu yang mengajar tu dia ajar teknik menyimpan duit menggunakan teknik SMART yang ada dalam buku teks, tapi dia sendiri tak simpan duit. Jadi yang ini satu cabaran lah. Okay, tak apa, saya faham. Ini pun first time kita jumpa. Kita tengok lagi sekali. Okay, kita tengok lagi sekali. Okay, pertama sekali, step yang pertama dalam pemodelan matematik yang kita salin minggu lepas ialah kenal pasti dan definisikan masalah ataupun identify and define each of the following problem. Okay, kita nak kenal pasti dan definisikan masalah. Okay, jadi kita kali ini kita fokus kepada kenal pasti dan definisikan masalah. Step yang pertama saja. Okay, step yang pertama saja. Okay, tengok balik saya buat. Okay, dalam kes ni dia Sucin nak memanaskan 2 liter air pada suhu 20 degree Celsius. Okay, dia nak panaskan 2 liter air pada suhu air semasa tu, suhu bilik lah, lebih kurang 20 degree Celsius. Okey, dia bagi maklumat dekat sini, kadar pemanasan ialah 10 degree Celsius per minit. Maksudnya setiap minit suhu akan naik 10 darjah Celsius. Okey, faham tak yang ni? Kadar pemanasan 10 degree Celsius per minit. Okey ya? Jadi yang ini kita tengok dia ialah definisikan masalah kita. Okey. Lepas tu berapakah masa yang diperlukan untuk mendidihkan air? Okey. Disebabkan yang ni kita kena buat report, kita bukannya terus cari. Okey, berapakah masa terus kita buat calculation, tak. Okey, dalam report kita kena buat banyak benda. Okey. Dia akan pertama sekali step pertama kenal pasti dan definisikan masalah. Identify and define problem. Okay. Jadi kita tengok dalam ni kita ada maklumat 10 degree Celsius. Waalaikumsalam. Okay. Sambil nak link kehadiran. Okay, sekejap. Okay. Jadi apa yang kita kena buat ialah pertama sekali, yang ini saya bagi tahu awal-awal dia tak ikut turutan. Kalau saya buat poin yang pertama, tapi ada orang yang nak buat poin yang kedua dulu, jadi poin yang pertama tak kisah. Okey, tak kisah. Jadi kita tengok yang pertama sekali, kadar pemanasan menunjukkan suhu air bertambah dalam 10 degree Celsius dalam setiap minit. Okey, yang ini jadi poin yang pertama. Okey, sebab maklumat dah bagi dah. Dia akan, air tu akan panas setiap seminit ialah 10 darjah Celsius. Dia akan bertambah. Okey, yang kedua pula, kita perlu mencari tempoh masa yang diperlukan untuk mendidihkan air. Okey, jadi yang ni ialah poin yang kedua dia. Ada yang kata, oh kalau macam ni susah lah. Okey, saya bagi idea macam ni. Saya gunakan yang ni dakwat biru. Untuk yang pertama ni, okey, poin yang pertama ialah kita tengok apa yang kita boleh keluarkan daripada maklumat. Okey, dalam kes yang pertama ni, yang kita boleh keluarkan ialah kadar pemanasan setiap 10 degree Celsius per minit. Okey, kita keluarkan. Ni satu. Lepas tu, yang kedua ialah kan dia kata kenal pasti. Jadi kita cari apa yang soalan ni nak. Jadi yang dia nak ialah kita perlu mendidihkan air. Jadi kita sebenarnya kita nak mendidihkan air tu. Tapi link kehadiran. Okey. Okey, sekejap. Ni saya bagi lagi link kehadiran. Okey. Jadi yang kedua ni kita tengok ialah kita nak mendidihkan air ni. Okey, tapi kita tak boleh buat ayat kita hendak mendidihkan air. Tapi kita kena tukar dia dalam
format laporan ataupun ayat pasif. Okey. Ini dia kalau siapa belajar dalam bahasa Melayu untuk laporan dia ada ayat aktif dan ayat pasif. Okey, ayat aktif tu kita buat. Dalam ayat pasif tu ialah kita buat benda tu yang kita sedang buat. Jadi dia tak sama. Okey, contohnya macam ni. Kita tengok poin yang kedua. Kita perlu mencari tempoh masa diperlukan untuk mendidihkan air. Okey. Jadi tak payahlah tulis. Kita perlu cari masa untuk mendidihkan air. Tapi kita ubah, kita perlu mencari tempoh masa untuk yang diperlukan untuk mendidihkan air. Bukannya kita perlu mendidihkan air. Okey? Tapi kita perlu cari tempoh masa. Yang tu ialah poin yang kedua. Jadi dalam poin yang pertama ni ataupun step yang pertama ni dalam pemodelan matematik, yang pertama sekali kita boleh cari ialah maklumat. Ni saya tulis yang biru ni . Alamak, yang ni turun sikit. Turun bawah. Maklumat dalam soalan. Ni saya tulis guna mouse . Jadi pelik sikit. Okey, yang pertama kita boleh cari maklumat dalam soalan. Yang kedua pula ialah kita cari apa soalan mahu. Okey. Ini ialah step yang saya cuba bagi dekat student-student untuk mudahkanlah. Okey. Jadi yang pertama ialah kita cari apa yang dah ada sedia ada dalam maklumat. Okey, kita dapat kadar pemanasan 10 degree Celsius per minit. Okey, yang tu kita tulis. Yang poin yang kedua ialah kita nak tahu apa soalan tu nak. Okey, dalam soalan ni dia nak ialah tempoh masa diperlukan untuk mendidihkan air. Okey. Jadi yang ini kita dah buat. Kita cuba buat soalan pula. Okey. Yang atas tu contoh. Okey, kita cuba buat soalan pula yang ni. Saya zoomkan lagi. Okey . Jadi kita baca dulu soalan. Okey, tips dia untuk soalan macam ni kita fahamkan dulu soalan. Hafiz bertolak pada pukul 7 pagi dari rumah ke bandar impian yang berjarak 120 km untuk hadir satu mesyuarat. Okey, dia nak hadir satu meeting, dia bertolak pada rumah dia 7 pagi dengan jarak dia daripada rumah ke tempat dia meeting tu ialah 120 km. Okey, mesyuarat itu bermula jam 8.30 pagi. Berapakah laju purata perjalanan Hafiz supaya dia boleh tiba di bandar impian sebelum mesyuarat bermula? Okey, kita cuba buat sama-sama. Yang pertama, maklumat dalam soalan. Okey, cari maklumat dalam soalan. Apa yang kita boleh dapat maklumat dalam soalan? Modul. Okey, modul ni ada saya letak dalam PDF dan di grup WhatsApp parent. Okey. Kalau siapa yang tak ada lagi pun okey. Ada yang jawab dah kan? Okey, siap. Saya komen untuk soalan Haris sekejap, okey. Jadi saya letak dalam format PDF sebab yang saya buat yang proper punya saya tak siap lagi sebab saya pun tak faham dia nak apa sebenarnya. Okey, sebab saya dah refer dalam internet, dah refer kepada cikgu-cikgu sekolah yang kawan saya lah. Kawan senang sikit kan, dulu selalu gaduh apa semua, tapi bila dah dewasa ni kawan balik. Jadi saya tanya dia, macam mana soalan ni sebenarnya? Apa bab ni nak sebenarnya? Dia pun blur lagi. Dia kata tak masuk lagi bab, dia tak masuk lagi dekat sekolah dia bab ni. Dan lagi satu dia beritahu kat dia pun tak tahu. Soalan ni nak macam mana? Okey, tapi apa yang dia bagi tahu dekat saya ialah yang ni ialah satu soalan yang open. Okey, yang terbuka jawapan dia mesti relate dengan matematik yang teori-teori yang kita belajar. Okey, Syazah bagi tahu dekat sini ialah jarak masa perjalanan. Okey, jadi untuk yang pertama ni kita boleh tulis ialah okey. Ni maklumat dalam soalan ataupun apa yang soalan cari.
Okey. Jadi yang pertama kita boleh tulis ialah apa yang kita tahu dulu. Okey, sebab saya refer kepada yang ini, apa yang kita tahu dulu dalam masalah ni. Okey, kalau yang first ni kita tahu tadi suhu air dengan kadar pemanasan. Okey. Untuk yang first kali ni, apa yang kita tahu ialah jarak, jarak dia 120 kilometer. Lepas tu apa lagi yang kita tahu? Waktu bertolak 7 pagi, waktu bertolak sekejap sebab saya tulis guna mouse. Okey, lepas waktu bertolak, lepas tu yang kita tahu ialah waktu tiba. Okey, waktu tiba. Yang ni yang kita tahu. Waktu. Ni sorry saya silap eja ni. WAKTU. Waktu tiba. Okey. Jadi apa yang kita tahu sekarang yang pertama ialah jarak, waktu bertolak dan juga waktu tiba. Okey, yang tu apa yang kita ketahui. Yang poin kedua pula. Okey, relatekan dengan apa yang saya tulis tadi dekat atas ni. Okey, kat atas ni. Okey, poin yang pertama kita nak ialah maklumat yang ada dalam soalan. Okey, maklumat yang ada dalam soalan. Jadi, apa yang kita boleh tulis dekat sini ialah kita perlu mencari laju purata perjalanan. Okey, yang ni cari apa soalan mahu. Okey. Macam mana nak tulis pendek sikit Kita perlu mencari, cari sajalah. Dalam matematik dia tak kisah. Cari laju purata. Laju purata perjalanan Hafiz. Okey. Yang ini poin yang kedua. Jadi yang ini sajalah. Okey. Ikut balik yang saya tulis kat atas ni. Yang pertama, maklumat yang ada dalam soalan. Yang kedua, cari apa yang soalan nak. Jadi poin yang pertama, yang ini ialah poin yang kedua. Okey, dapat tak? Siapa yang blur-blur lagi? Tak dapat lagi? Ada tak? Semua okey ni? Okey tak okey? Okey, tak apa. Kita buat lagi soalan kat bawah. Okey, ada lagi soalan. Ni, nombor 2 pula. Okey, kita cuba tengok dekat sini. Aminah menyimpan RM300 setiap bulan. Okey, dalam setiap bulan dia simpan RM300. Selepas tahun dia ingin menggunakan 70% daripada wang simpanannya. Okey. Selepas tahun dia simpan 300 sebulan tu. Cikgu, saya nak tulis yang atas sekejap. Okey, sorry. Ni. Sorry, saya terlaju sangat tadi. Okey, tulis dulu. Okey. Yang lain sekejap saya kecilkan. Yang lain cuba fahamkan dulu. Sekarang ni daripada soalan kita nak 2 poin. Okey. Maklumat apa yang ada dalam soalan yang kita tahu kita boleh dapat dalam soalan, dan yang kedua ialah apa yang soalan mahu. Yang tu ialah matlamat kita untuk sekarang ni. Okey, dah tulis Okey, jadi kita tengok soalan yang Aminah tadi. Yang nombor 2 ni. Saya besarkan sikit. Okey. Jadi dia simpan 300 setiap bulan setahun. Selepas tahun, okey, after 1 year, dia nak menggunakan 70% daripada wang simpanan untuk beli telefon pintar. Okey, jadi dia nak beli smartphone. Berapa harga maksimum bagi telefon pintar yang boleh dibelinya? Okey. Jadi step yang pertama tadi saya bagi tahu,
cari dulu apa maklumat yang kita ada dalam kalkulator. Oh, bukan tu. Azim bukannya terus tulis jawapan 2,500 tu. Tak. Ya, untuk yang ni kita nak tahu maklumat dengan masalah dia lagi. Okey, yang ni tak melibatkan calculation lagi. Oh, Azim terus buat calculation. Yang tadi saya sikit lagi belum habis. Okey. Okey, siap. Kawan kita belum habis salin. Okey, Hafiz. Hafiz pula. Amir tulis tu. Okey, jadi saya rasa ada beberapa orang ataupun hampir semua yang dah dapat dah macam mana nak tackle untuk poin yang pertama, step yang pertama ni. Okey? Okey dah. Jadi untuk Aminah ni. Okey? Jadi apa yang maklumat bagi dekat kita? Okey. Pertama sekali ialah, okey, boleh buat ayat lah nanti. Soalan ni tak ada share dalam jadual ke? Okey, yang ini dia ada juga dalam bentuk jadual, dalam bentuk graf. Tapi yang itu selalunya untuk yang pertama, okey, dalam kalau kita buat eksperimen ke apa, yang pertama sekali ialah dia dalam bentuk ayat. Yang tu kita panggil penyataan masalah. Okey, ada yang cuba jawab dah. Aminah ada simpanan 300 bulan untuk setahun. Okey, cantik. Itu dah dapat dah idea sikit. Okey, kita boleh tulis dalam bentuk ayat. Dalam masalah ini, kita mengetahui, okey, simpanan bulanan. Jangan tulis 300 ke apa, tak. Kita tulis dalam bentuk ayat. Simpanan bulanan. Okey, lepas tu kita tahu apa lagi? Yang tu sajalah kan. Dalam setahun. Okey, ada yang tanya, ni ada lagi maklumat 70% wang untuk beli telefon pintar. Bukan. Yang 70% tu ialah yang soalan nak nanti. Okey. Jadi maklumat yang dia bagi awal lagi. Okey, Aminah ada 300 setiap bulan. Okey. Simpanan bulanan dia dalam tempoh setahun lah. Sebab dia bagi yang pertama, kita tahu dia simpan bulanan 300. Dalam tempoh berapa lama? Setahun. Jadi kita combinekan simpanan bulanan dalam setahun. Dalam jadual MOT. Oh, okey. Untuk yang dalam petak-petak tu, saya tak letak lagi. Okey, sebab saya ada buat tapi saya sendiri pun susah nak susun dia. Sebab saya sendiri pun belum faham betul-betul lagi soalan yang dia nak. Yang saya kongsikan ni, yang saya ambil dalam buku ni, saya dah cuba fahamkan dah semalam. Semalam saya cuti, saya duduk rumah, saya cuba fahamkan. Sebab itulah saya come out dengan ni, yang benda ni. Okey, dalam ni untuk poin pertama kita cari maklumat dalam soalan dan cari siapa dan cari apa yang soalan mahu. Yang tu saya cuba kaji semalam. Kita buat step by step lah. Okey, yang ni tak ada lagi dalam kotak-kotak MOT tu. Okey. Jadi kita dapat yang pertama simpanan bulanan dalam setahun. Okey, settle. Okey, maklumat yang kedua pula, apa soalan mahu? Okey. Jadi soalan mahu ialah harga. Ni saya campur dengan bahasa Inggeris lah. Harga smartphone. Siapa nak tulis telefon pintar tu boleh. Smartphone. Sebab saya susah nak tulis guna mouse. Okey, harga smartphone yang tidak melebihi. Okey. Yang tidak lebih 70% daripada simpanan. Daripada simpanan. Nak tulis Aminah ke simpanannya ke boleh. Okey, jadi yang ni poin pertama. Apa maklumat yang kita dapat dalam soalan?
Yang kedua ialah apa soalan mau. Okey, setakat ni. Siapa yang dah dapat dah idea dia? Tadi mungkin pada tadi awal tadi dia tak tahu nak keluarkan apa. Tapi kali ni dia dah nampak dah walaupun tak 100%. Okey Cikgu ni jawapan dia. Yang inilah jawapan dia. Cuma dia akan ada dalam bentuk ayat lah. Contoh kita akan tulis. Dalam masalah ini kita mengetahui simpanan bulanan dan tempoh simpanan. Ni kita dah combine lah. Simpanan bulanan dalam setahun. Lepas tu poin yang kedua. Harga telefon pintar tidak boleh melebihi 70% daripada simpanannya. Kalau kita tengok yang ni. Harga smartphone yang tidak lebih. Samalah dengan tidak melebihi 70% daripada simpanan. Okey. Jadi kita dah dapat dah sikit. Okey, kita cuba buat lagi latihan. Okey, tadi kita di step yang pertama. Sekarang ni kita masuk di step yang kedua pula. Okey, kita akan buat andaian dan pemboleh ubah. Okey, kita tengok step by step. Yang ni saya kecilkan lah. Okey, kita cuba fahamkan soalan ni dulu. Terdapat 2 buah syarikat bas ekspres, syarikat Alpha dan syarikat Beta yang boleh dipilih oleh Amir untuk pulang ke rumah dari universiti. Bas Alpha bertolak 9 pagi. Okey. Untuk Beta pula dia tolak 9.30 pagi. Laju purata bas syarikat Alpha dan syarikat Beta masing-masing 80 km sejam dan 95 km sejam. Okey. Dalam hal ni kita tengok yang first kali dia buat 80. 80 ni akan merujuk kepada Alpha lah. Okey, syarikat Alpha. Untuk syarikat Beta pula yang kedua dia akan jadi 95. Jika jarak di antara rumah Amir dengan universiti ialah 250 km, bas syarikat manakah patut dipilihnya supaya dia dapat sampai awal di rumah? Okey, jadi kalau kita fahamkan soalan ni balik, ialah soalan ni nak yang pertama sekali dia bagi dekat Amir ni 2 pilihan. Satu bas syarikat Alpha, satu bas syarikat Beta. Okey, iaitu kita dah faham 2 syarikat yang mana bas Alpha akan bertolak pukul 9 pagi. Bas Beta akan tolak 9.30. Jadi bas Alpha ni awal sikit, 30 minit. Tetapi kelajuan bas Alpha ialah 80 km sejam dan kelajuan bas Beta pula ialah 95 km sejam. Walaupun dia mula lambat tapi dia lagi laju. Laju lebih kurang 15 km lebih per jam daripada bas Alpha. Okey, kita pertama sekali ialah kita buat andaian dulu. Okey, kita buat andaian. Sebab dalam ni dia nak andaian. Okey, andaian ataupun assumption. Lepas tu dia nak pemboleh ubah ataupun variable. Jadi dua benda ni saja, okey. Jadi kita tengok dulu andaian, assumption dia. Kedua-dua bas bertolak dengan menepati masa. Okey, dalam andaian yang ini sangat-sangat open. Okey, open di sini maksudnya apa-apa jawapan kita yang logik boleh diterima. Dia tak ada skema jawapan khas. Okey, macam kita tengok dalam soalan tadi, yang skema ni bagi jawapan kedua-dua bas akan menepati masa dia berlepas. Macam kapal terbang pula kan. Dia akan menepati masa dia bertolak. Okey. Jadi yang ini tak ada dalam soalan tetapi kita buat andaian kita sendiri. Siapa yang nak tulis lambat boleh juga. Kedua-dua bas bertolak mungkin terlewat atau terawal beberapa minit. Yang itu pun boleh sebab yang ini berdasarkan andaian kita. Okey. Jadi kita tengok pula yang kedua, kedua-dua bas tidak singgah di mana-mana tempat dalam perjalanan. Takkan 200 kalau andaian kita lah. Yang ni jawapan skema bagi kedua-dua bas tidak singgah di mana-mana tempat dalam perjalanan. Mungkin kalau kita boleh je buat. Mungkin bas ni akan singgah di beberapa hentian rehat dan rawat.
Boleh je sebab yang ni berdasarkan kepada andaian kita. Tetapi saya nak beritahu, kalau kita buat macam tu dia akan ada efek. Dia akan ada kesan bila kita nak buat calculation. Okay. Macam mana kesan dia? Dia akan jadi macam ni. Okay, tak apa. Sebelum tu kita tengok dulu poin yang ketiga. Kedua-dua bas mengekalkan laju purata sepanjang perjalanan jika tidak rumus bagi masa perjalanan menjadi tidak sah. Kalau kita faham yang ketiga ni, kalau kita buat bas tu dia tak ikut masa, dia ada lewat bukan 9.30. Kalau dijadualkan tolak 9.30, kita buat 9.31. Dalam matematik dia akan ada kesan yang sangat-sangat besar. Kalau dijadualkan bas alfa bertolak pukul 9, kita buat dia bertolak 8.59 1 minit awal, tetap dia akan ada kesan dia yang sangat-sangat besar kepada teori yang kita nak buat nanti. Sebab kita buat dalam bentuk formula, kita masukkan dalam formula tak tally dengan soalan. Yang itulah kelemahan. Jadi untuk selamat, okey, untuk selamat kita buat sesuatu yang memang ikut dalam soalan. Kalau dia bertolak pukul 9 pagi, kita anggap dia tolak pukul 9 pagi. Kalau pukul 9.30, kita anggap dia bertolak pukul 9.30. Okey. Yang kedua pula, bas ni tak akan singgah mana-mana sebab dalam calculation kita ni dia tak akan ada delay, okey, untuk singgah mana-mana kecuali kalau kita buat dalam bentuk graf. Sebelum ni kita belajar graf gerakan. Okey, dia akan ada masa dia at rest dalam keadaan pegun. Yang tu boleh. Tetapi kalau kita nak gunakan formula ni tak boleh. T sama dengan SB ni tak boleh. Okey, yang ni merujuk kepada formula untuk pergerakan tu lah. T ni times. Berapa lama? Tempoh. Okey. Jadi kita buat yang pertama sekali, bas tu bertolak ikut masa yang ada dalam soalan. Yang kedua ialah bas tu tak singgah mana-mana. Okey, yang ini akan merujuk dalam formula kita lah. Dia tak akan ada singgah mana-mana, dia tak akan delay. Dia akan terus ya, lamsam saja. Tapi kalau tanya saya lah sebagai pemeriksa kan, saya boleh terima untuk kalau bas tu singgah mana-mana sebab masa yang dia bagi ni ialah yang kita nak cari ni, dia tak bagi tahu dengan lanjut. Tapi saya tak mahu bagi pening student, jadi kita follow saja. Okey, follow saja yang ada dalam ni. Lepas tu kita tengok yang poin ketiga, kedua-dua bas mengekalkan laju purata sepanjang perjalanan. Jadi sebabkan dia bagi dah laju purata, kita kena kekal lah. Jadi 80 km per jam dengan 95 km per jam. Jadi kalau ikut logik, dalam dunia nyata tak akan jadilah macam tu. Okey, bas tu daripada stesen bas, dia naik kelajuan dia 80 km sejam je. Dia tak akan turun 70, 60 tak turun. Dia tak akan pecut 100, 120. Jadi tak logik lah. Tapi dalam matematik, dalam fizik memang macam tu. Kalau kita consider yang logik, dia tak akan dapat. Kecuali kalau kita naik universiti nanti, dia akan ada satu lagi. Tajuk dia ialah dinamik. Dia ada dua, satu statik, satu dinamik. Dinamik tu yang bergerak, kita boleh kira. Tapi di peringkat SPM kita tak sampai lagi lah yang tu. Okey jadi ini macam kompleks sikit, tak apa. Macam tadi juga, yang ni contoh, nanti kita buat soalan, kita akan dapat. Okey. Okey. Jadi yang ini kedua-dua bas mengekalkan laju purata. Dia naik ya. Ada traffic light ke tak traffic light ke, dia terus ya 80 km sejam, 95 km sejam. Okey. Jadi andaian kita yang ini. Siapa yang bahasa Melayu lah. Siapa yang bahasa Inggeris. Okey. Ini ialah andaian kita. Dan pemboleh ubah kita ialah kita ambil je lah apa yang ada dalam jadual, dalam formula yang kita pilih.
Dalam ni dia pilih T sama dengan S per V. Menjadi, okey, tidak sah ni kalau dia tak ikut yang atas ni lah. Jadi ada pula yang tanya saya, macam mana kita nak tahu T sama dengan SB tu? Tak pernah belajar pun. Okey. Dalam exam nanti, dia tak akan bagilah yang kita tak pernah belajar. Dia tak akan bagi yang kompleks, yang pelik-pelik lah. Dia akan bagi yang semua kita pernah belajar. Yang ini cuma latihan. Okey, yang ini cuma latihan. Jadi dia akan bagilah. Ini kita boleh assume, kita tengok kat sini T sama dengan S per V. Okey, jadi pemboleh ubah dia kita senaraikan saja. T ni apa dia, S ni apa dia, V ni apa dia. Jadi yang ni lah. Okey, ini. Lepas tu T besar ni ialah masa tiba di rumah, time. Okey, T kecil ni merujuk kepada travel time, masa perjalanan. Yang T besar ialah masa tiba di rumah. Okey, yang ni memanglah kita tengok macam yang ni tough ni. Sebab kita kena faham pula macam mana nak guna formula tu apa semua. Okey, tak apa. Kita cuma tengok yang dekat sebelah ni. Latihan. Okey, saya kecilkan. Okey, untuk latihan ni, Peyong, Perong. Nama pelik-pelik. Okey, Perong ditawarkan kerja oleh 2 syarikat. Okey, sekarang 2 company bagi dia kerja. Satu syarikat Teta, gaji 2,500. Kenaikan tahunan 6%. Okey, syarikat Teta, gaji permulaan 2,500, kenaikan tahunan 6% gaji dia. Daripada gaji pokok. Gaji pokok ni ialah gaji basic kita. Okey, jadi kita tengok dekat sini pula. Syarikat Zeta, ni syarikat yang kedua pula tau. Dia tawarkan gaji starting ialah 2,800. Lebih daripada syarikat Theta ni, 300. Tapi tiap-tiap tahun gaji yang akan naik cuma 4% berbanding yang Theta tadi 6%. Okey. Daripada gaji pokok, Perong telah merancang untuk bekerja selama 5 tahun. Jadi dia nak kerja selama 5 tahun. Sama ada nak pilih satu company yang gaji dia 2,500 tapi naik tiap-tiap tahun dalam 5 tahun tu 6%, ataupun dia nak kerja di gaji basic dia 2,800 tapi cuma kenaikan 4% tahun. Jadi soalan ni ialah sekiranya kedua-dua syarikat itu menawarkan bidang kerja yang sama kepada Perong, syarikat manakah yang patut dipilih? Okey. Jadi untuk andaian yang pertama kita, ni perlu bagi assumption je kan? Tak perlu state jawapan. Tak. Dia nak andaian kita saja, assumption kita saja. Okey, jadi yang pertama ni kita boleh tulis tiada penamatan awal atau lanjutan tempoh kerja. Okey. Tak ada tamat awal. Tamat ni ialah diberhentikan lah. Tamat awal. Boleh guna ayat sendiri ya. Atau, ni ayat saya. Lanjutan tempoh kerja. Sekejap lagi saya terangkan balik. Maksudnya di sini syarikat tu dia nak kerja dalam 5 tahun, kita akan anggap, kita akan assume syarikat tu tak akan berhentikan dia awal, yang tu yang pertama, dan dia kerja 5 tahun, memang kita nak buat calculation dia 5 tahun je, dia tak boleh. Tiba-tiba dia seronok, dia nak sambung pula lagi 5 tahun, 10 tahun. Tak boleh, nanti kita punya formula dah tak valid. Okey, boleh dapat tak? Ini ialah yang pertama. Yang kedua kita boleh katakan ialah kenaikan tahunan bagi gaji tidak berubah sepanjang 5 tahun. Okey. Jadi tiap-tiap tahun untuk Theta dia akan naik 6% dan kita akan anggap syarikat Zeta akan naikkan gaji tiap-tiap tahun 4%. Jadi kita boleh tulis ialah kenaikan tahunan
tahunan tidak berubah. Alamak. Petak berubah dalam tempoh lima tahun. Okey, ini 5. Okey, dapat tak 2 poin ni? Satu, dia tak tamat awal dan lanjut sebab tempoh dia memang 5 tahun. Lagi satu, kenaikan dia bagi dah 4 dengan 6. Jadi kenaikan dia kita anggap dia sama saja dalam tempoh 5 tahun. Okey, siapa yang dah agak-agak dah dapat tangkap dah sikit? Untuk yang ini. Okey siapa yang rasa blur pula? Yang ni tak dapat langsung ni. 0% penerimaan dia. Ada tak? Oh, Nazmi dapat ke tak dapat? Blur sikit. Okey, ada. Okey, macam ni. Saya ulang balik Kita ulang balik soalan ni. Okey. Sekarang kita tetapkan macam mana kita nak jawab. Okey, kita akan base kepada maklumat yang dia bagi. Okey, sekejap saya nak ambil phone saya. Macam banyak orang hantar mesej mungkin ada yang tak boleh masuk lagi. Okey, banyak yang tak boleh join sebab exam. Siap saya reply satu. Okey, sekejap. Ada kawan kita tak dapat join. Okey, sekejap. Izzatul tak dapat join. Sebab dia kata dia connect daripada tadi tak boleh masuk. Ke dia tersilap link. Okey, sekejap. Jadi kita minta dia keluar balik. Keluar dan masuk semula. Okey, sekejap. Saya copy link lah dekat dia. Oh, ada yang kata pening lagi. Ada yang kata petang-petang tak bertenaga. Okey, tak apa. Kita lalui bersama benda ni. Sekejap, saya nak copy link dekat kawan kita. Okey. Baik, mana dia tu? Ni form 5. Okey, form 5. Mana dia link dia tu? Ni. Okey, hari ni saya umumkan jugalah yang bos saya, okey, Cikgu Fauzi, yang pemilik PTIU ni, dia dapat anak lah, anak yang ke-11. Baby perempuan. Okey, sekejap saya copy sekejap untuk kawan kita. Izzatul. Copy link. Okey. Jadi mana dia tu? Hilang pula. Ni. WhatsApp Izzatul. Okey, jadi kita sambung balik. Macam mana nak kekal bertenaga? Bukannya dia isteri dia beranak 11 orang kembar ini anak yang ke-11. Bukan. Okey, jadi macam mana nak kekal bertenaga? Saya pun tak pasti lah. Mungkin saya kerja jadi saya dibayar, jadi kena kekal bertenaga lah. Student bayar kan? Itu lain lah situasi kita. Okey Jadi kita akan sambung balik. Okey, saya dah bagi dah kat Izzatul. Kita share screen balik. Okey. Okey, nampak yang saya share screen ni? Okey, nampak cantik nampak. Okey, jadi kita buat lagi sekali. Sekarang ni kita fokus apa maklumat yang dia bagi dalam soalan dan daripada maklumat tu kita kena fokus apa andaian yang kita nak buat. Okey.
Yang pertama, okey, saya buat macam kurungan tu. Dia ditawarkan dua syarikat. Syarikat yang pertama, dia bagi gaji 2,500 sebulan. Kenaikan 600 setahun. Okey, untuk syarikat yang kedua pula, dia dapat gaji 2,800 sebulan. Kenaikan ialah 2,000 pula. Kenaikan ialah 4% setahun. Okey, jadi kita buat andaian. Pertama sekali ialah uh, dia akan kerja ni. Perong merancang untuk bekerja 5 tahun. Okey, sekarang kita ada satu gaji dan kenaikan dan satu lagi ialah tempoh masa dia bekerja. Jadi kita fokus dulu. Kalau kita tengok dekat gaji dia, kita akan buat assumption ataupun kita buat andaian kenaikan tahunan tak berubah. Okey, tak berubah maksudnya memang dia ikut yang itu sajalah. Kalau dia tulis 6% tahun, 6% je. Tak boleh tiba-tiba dia naik 10% ataupun dia kurang. Okey. Jadi kita buat andaian gaji dia akan sama saja kenaikan dia dalam tempoh 5 tahun. Yang kedua pula, Perong dia bagi tahu dia merancang nak kerja dalam tempoh 5 tahun. Jadi kita buat assumption ataupun andaian dia mesti bekerja 5 tahun. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Maksudnya di sini tak boleh ditamatkan awal oleh kilang dia ataupun dia nak berhenti awal atau kilang dia minta dia sambung, lanjutkan. Tak. Okey, jadi kita buatlah tak tamat awal atau lanjutan tempoh kerja. 5 tahun, 5 tahun. Fix. Okey, nampak sekarang? Nampak tak nampak? Okey. Dah boleh nampak lah kan sikit-sikit. Lagi sekali. Okey, boleh. Jadi dia akan jadi macam ni. Okey. Yang pertama sekali ialah kita akan tengok dia dapat dua tawaran daripada dua syarikat yang mana dia bagi gaji yang berbeza dan juga kenaikan yang berbeza. Dia kena berapa poin? Okey, dia nak 2 poin. Okey. Dia nak 2 poin. Yang poin yang ketiga tu ialah dia nak dalam bentuk pemboleh ubah. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita ada assumption, andaian, kat bawah ni kita ada pemboleh ubah variable. Okey, kalau ada 3 lah, kalau ada 2 lah, tapi seboleh-bolehnya 2 saja. Okey, 2 saja pun dah cukup untuk yang ini. Okey, jadi assumption kita kan tadi dia rancang kerja 5 tahun. Soalan ni berapa markah? Okey, yang ini dia akan duduk dalam soalan kalau dia soalan ni saya tak pasti lagi sama ada dia kena buat semua terus ataupun dia akan buat pecah-pecah macam ni. Kalau dia buat pecah-pecah macam ni, dia nak andaian dengan pemboleh ubah saja, yang ini akan masuk soalan A, jadi dia akan ada 3 ataupun 4 markah. Kalau dia masuk dalam section A ataupun bahagian A. Okey. Mungkinlah saya rasa dia akan buat pecah-pecah macam ni. Dia tak akan buat semua terus daripada step 1 sampai step 6. Tak. Itu andaian saya jugalah. Macam dalam ni kan. Okey, tak apa. Nanti saya akan cuba tengok balik dalam soalan-soalan SPM sebenar. Dalam grup Telegram ke apa ke yang saya boleh masuk, kawan-kawan saya boleh bagi ke, nanti saya akan tengok balik. Okey. Jadi tak akan tamat awal lah dalam tempoh 5 tahun tu. Okay, yang kedua ialah kenaikan tahunan tak berubah dalam tempoh 5 tahun. Sekarang kita nak tengok ialah variable ataupun pemboleh ubah. Okey, yang ini kita boleh gunakan ialah ini saya pun tak tahu dia nak guna formula apa. Tapi dalam ni dia bagi A sama dengan gaji permulaan. Gaji permulaan.
Okey, yang kedua ialah tempoh masa bekerja dalam bulan. T, tempoh masa kerja dalam bulan. Okey, ada yang tanya kenapa tak guna tahun saja? Okey, sebab kalau yang melibatkan calculation, dia akan kira dalam bulan. Sebab apa dalam bulan? Sebab dalam kes sebenar, mungkin dia tak bagi dalam tempoh 5 tahun. Tapi dia bagi dalam tempoh 4 bulan. Jadi kita kena buat 4 bulan tu ialah 4 bulan lah. Sebab dia memang dalam bulan. Tapi kalau dia soalan bagi 2 tahun. Jadi kita kena convert ataupun tukarkan dulu 2 tahun tu berapa bulan. Jadi 1 tahun 12 bulan. Kalau 2 tahun jadi 24 bulan lah. 48 ni banyak keluar ke? Tak. Saya rasa yang ni memang dia takkan banyak keluar lah. Sebab yang ni memang soalan macam just nak bagi student ataupun pelajar berfikir. Bukan 5 tahun. Bukan. Maksud saya macam ni. Yang ni memanglah soalan dia 5 tahun. Tapi kalau macam real life, yang ni saya bincang dekat ni ada berapa subtopik ni ada 1. Okey, yang kita akan follow yang pemula ubah tu sampailah report, tulis report yang tu saja. Okey, yang saya satu je. Okey, jadi untuk tempoh masa ni kalau real life dekat luar, macam saya kontrak setahun sekali. Macam kontrak saya contohlah sampai bulan 11 ni. Jadi setahun sekali. Dalam Peron ni pula ada setengah-setengah company dia akan sign kontrak 5 tahun sekali. Contoh macam bola. Dia tak melibatkan pengiraan tak. Dia lebih kepada apa yang kita kena buat. Okey. Tapi adalah nanti bab yang pengiraan tu bawah mengaplikasikan matematik. Okey, step yang ketiga kan yang keempat ni tu. Ini tak lagi. Ini cuma andaian dan pemboleh ubah saja. Variable. Jadi kadang-kadang kalau kita main bola, Messi dia sign kontrak dengan PSG 5 tahun lagi. Itu 5 tahun pula. Saya sign kontrak dengan kawan-kawan saya 1 tahun. Ada kilang dia sign kontrak 2 tahun. Jadi tak sama. Okey, sebab itulah dalam real life punya case, jadi dia akan buat dalam bulan. Okey. Kita relate dengan real life. Okey, lepas tu pula T ni tempoh masa bekerja, lepas tu kita boleh buat P. P ni merujuk kepada peratus kenaikan gaji, persen. Okey. Peratus kenaikan gaji. Okey, lepas tu ada N. Yang ni ialah jumlah gaji sepanjang tempoh kerja. Jumlah gaji sepanjang tempoh kerja. Okey, ataupun boleh juga tulis total salary during the working period. Okey, jumlah gaji sepanjang tempoh bekerja. Jadi ada andaian tu kita tulis apa yang petikan tu bagi ke? Okey, andaian tu ialah daripada maklumat yang dia bagi, kita buat andaian kita. Okey, tadi kan maklumat dia bagi gaji akan naik 6%, ada yang akan naik 4%. Jadi kita buatlah andaian kita. Gaji tu akan naik dengan kadar yang sama, 6% dengan 4% dalam tempoh 5 tahun. Lepas tu pula, dia bagi tahu tempoh dia nak kerja 5 tahun. Dia tak boleh kurang daripada 5, dia tak boleh lebih daripada 5. Kalau tidak,
kalau guna formula tak dapat jawapan. Macam tu. Okey. Ni susah sikit ni saya nak terang ni. Sebab yang ni tahap-tahap yang macam kita nak buat master ke apa. Yang ni lah. Saya pun tak berminat nak buat master sebab benda-benda macam ni lah kita kena fikir dengan lebih mendalam. Ini pakai formula mana? Okey. Dalam formula yang ATPN ni, okey. Ni saya pun tak tahu formula yang mana. Jadi kita follow saja. Saya tengok dalam skema ni kita follow dulu. Okey, sebab nanti dalam exam dia akan bagi formula yang soalan-soalan yang semua orang familiar. Contoh yang macam tadi, kelajuan ni. Okey, V T sama dengan SB. Yang ni siapa yang ambil fizik dia tahu. Siapa yang tak ambil fizik tak tahu. Jadi dia tak akan keluarlah nanti. Macam ni. Kalau yang soalan yang sebelah ni pula, mungkin yang ni ada dalam akaun ke apa. Budak akaun tahu. Kalau budak sains, budak lain tak tahu. Dia tak akan naik. Yang ni cuma untuk latihan saja. Tak apa. Bab ni dia tak main lah. Dia tak penting sangat. Jadi banyak kali lah ni lipas ni. Cuma dia tak langgar lagi je kepala saya. Dia cuma hampir melanggar. Dia rajin terbang ni. Okey, tak apa. Nanti waktu rehat nanti saya settlekan lah lipas tu. Jadi pemboleh ubah tu tahu. Okey, pemboleh ubah kita ambil balik saja kan. Cuma yang andaian tu saja. Okey, andaian tu kita kena buat andaian berdasarkan soalan. Okey, tak apa. Kita tengok yang bawah ni. Ni latihan. Sama juga. Okey, kita tengok dekat sini. Sebuah kedai membuat promosi jualan keju. Okey, dia jual ni zoom. Sekejap. Okey, siapa yang belum tulis kehadiran tulis Okey, siapa yang belum tulis kehadiran tu? Sekejap, saya tengok. Okey, saya share lagi sekali dekat ruang chatting tu. Okey, Izzatul masuk tak lagi? Dah boleh masuk tak lagi Izzatul? Yang tadi WhatsApp saya yang connection. Dah, okey. Oh, Izzatul tu Nani ke? Oh, Nani kenal lah Izzatul. Okey. Okey. Sebab mungkin ada nama yang saya save pendek-pendek je. Oh, no Izzatul Hanani. Nani lah. Alamak. Okey, sebab saya save Izzatul. Saya tak tahu pula. Nani ialah Izzatul tu. Okey. Jadi kita tengok yang seterusnya. Kedai dia promosi keju. Okey, dia nak jual keju lah. Sebungkus keju berjisim 3 kg dijual pada harga RM13.50. Okey. Sebungkus tu ada 3 kilo. Harga dia RM13.50. Lepas tu dia ada lagi jual. Sebungkus lagi 5 kilo tapi harga dia ialah RM20. Jadi kita ada 2 keju lah kat sini. Satu yang sebungkus 3 kilo. Harga dia RM13.50. Satu lagi ialah 5 kilo. Harga dia RM20. Nasuha ingin membeli keju daripada kedai itu dan membuat kek keju untuk keluarga. Okey. Dia memerlukan 17 kg. 17 kg. Nak ambil yang mana ni? Nak ambil yang 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo campur 3 kilo. Ataupun dia boleh juga ambil 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Cukup 12 tambah 5 kilo satu. Yang ni jangan buat calculation lagi. Okey. Jadi kita nak buat andaian saja, assumption. Jadi berapa bungkus bagi setiap jenis bungkusan keju mesti dibeli oleh Nasuha supaya kos adalah minimum. Dia nak cukup-cukup saja. Dia tak mau lebih, dia tak mau kurang. Kalau lebih pun lebih sikit saja. Okey, jangan buat lagi calculation tu. Kita buat andaian kita dulu. Okey. Jadi andaian kita yang pertama ialah jumlah jisim keju yang dibeli Nasuha mesti sekurang-kurangnya 17 kg.
Okey, jisim keju yang perlu dibeli mesti sekurang-kurangnya lah. Ini saya sekurangnya saja 17 kg. Okey, sebab dia nak buat family, untuk family dia kena perlukan 17 kg. Dia tak boleh kurang lah. Kalau lebih tak apa. Jadi sekurang-kurangnya 17 kg. Yang ni ada dalam form 4 punya tajuk linear equinities. Ketaksamaan linear. Nanti kita akan tengok balik lah yang tu. Tapi kita fokus dulu lah yang form 5 je. Okey. Yang kedua pula ialah tiada had bagi pembelian bilangan bungkus. Kalau kita hadkan tak boleh lebih pada 5 kg. 5 paket. Tak boleh lebih daripada 4 paket. Itu tak boleh. Sebab nanti dia akan efek lah kepada kita punya formula. Okey, jadi untuk yang kedua ialah tiada had tiada had pembelian bilangan bungkusan keju. Okey. Dapat tak yang dua ni? Siapa yang rasa yang ni tough sangat lah. Bela tak faham langsung lah. Ada tak? Semua okey lah. Okey tak okey ni? So. Okey, 50-50. Yang lain macam mana? Kiranya boleh je andaian apa-apa. Andaian boleh apa-apa, tapi nanti jangan sampai kita punya formula tu akan efek lah. Contoh kita buat jisim keju perlu dibeli mesti lebih dari kurang daripada 17. Nanti kita akan dapat yang lain pula lah, sebab dalam soalan sekurang-kurangnya 17. Dia boleh diterima. Okey, ulang balik. Okey, boleh. Okey, dalam yang pertama ni dia kata sebungkus keji dijual 3 kilo. Harga RM13.50 satu bungkus. Dan dia ada produk lain pula. Keju yang sama tapi dia jual dalam sebungkus-bungkus tu 5 kilo, harga dia 20. Okey, lepas tu dia bagi tahu Nasuha nak guna 17 kg untuk buat kek. Jadi pertama sekali kita tengoklah keju yang dibeli mesti sekurang-kurangnya 17 kg. Ni tak boleh kurang lah. Sebab dia mesti sekurang-kurangnya. Kalau lebih sikit tak apa. Dia tak boleh kurang pada 17 kg. Okey, yang kedua pula, kita nanti Nasuha akan atur strategi macam mana nak bagi cukup 17. Yang 5 paket, 5 kg 5 paket ke macam mana ke? Yang tu dia susun sendiri. Jadi kita cuma letak kat sini tak boleh ada bilangan tertentu lah untuk bilangan keju tu. Okey, ini kita kena tetapkan sendiri. Okey, sekarang kita tengok pemboleh ubah. Jadi untuk pemboleh ubah, tapi kalau siapa tak mau guna point 2 ni pun ada lagi point yang kita boleh buat. Contoh, harga untuk setiap keju promosi adalah tetap. Okey, sebab dia bagi dah RM13.50 dengan RM2. Jadi kita letak, boleh juga letak harga keju adalah tetap. Jadi tak boleh bagi diskaun ke tambah harga, tak boleh. Harga keju adalah tetap.
Okey. Ah. Ada 3, pilih 2 saja, okey. Kalau siapa nak tulis 3-3 pun tak apa. Lepas tu kita tengok pemboleh ubah dia, variable dia. Okey, yang ini kita akan dapat ialah kita boleh merujuk kepada M. Okey, M ni ialah bilangan bungkusan. Okey, bagi 3 keju. 3 kg keju. Bilangan bungkus uh, 3 kg keju. Ini nanti kita boleh relatekan dengan linear equation. Ketaksamaan bukan. Persamaan linear, linear equation. Okey, keju bukan keju. Okey, sorry. Okey, lepas tu pula kita ada ialah N. N ni kita boleh letak bilangan bungkus keju uh, 5 kg keju. Okey. Jadi kita nak tengok berapa bilangan dia. Bilangan tu kita tak tahu, jadi kita wakilkan sebagai unknown. M dengan N. Okey, lepas tu apa lagi yang kita kena letak ialah X. X ni ialah harga sebungkus keju berjisim 3 kg. Okey. Harga dia kita akan dapat fix lah nanti. Okey, harga dia harga bagi sebungkus keju 3 kg. Harga keju 3 kg. Alamak. Biadab betul. Siap. Saya terpaksa melupuskan ni apa tu? Lipas ni. Jadi dia dah banyak kali lah. Yang ni dia langgar kepala saya. Okey, tunggu sekejap . Okey, sambung balik. Kena penyetkan lah. Kalau tidak macam mendera dia. Jadi dia tak ganggu dah. Okey, jadi kita sambung balik. Jadi kita kena habiskan lah lipas tu. Sebab kan binatang perosak. Jadi kita kena, cara bunuh dia ialah kita kena bunuhkan dengan cepat. Jangan macam hidup lagi ke apa. Itu tak boleh lah. Itu kita seksa dia. Okey. Kalau dekat Putrajaya dia tak ada. Sebab Putrajaya dia ada macam rentokil. Tapi bukan rentokil lah. Dia ada satu syarikat tu. Kalau makanan kita letak pun semut tak ada langsung. Itu dekat Putrajaya lah. Saya tak pastilah dekat sini mungkin syarikat lain ke apa tak berkesan ubat dia. Dekat Putrajaya tu memang berkesan. Okey, jadi kita sambung balik. Kita tengok dekat sini. Bilangan bungkus 3 kg keju. Okey. Ni X tadi harga keju 3 kg. Okey, untuk harga keju yang 3 kg punya. Okey. Jadi lepas tu kita letak Y pula. Harga keju 5 kg. Okey. Lepas tu kita ada K. K ni ialah kos ataupun jumlah lah. Kos. Kos lah pendek.
Okey, bahasa Inggeris COST. Okey, yang ni saja pemboleh ubah yang kita kena tahu. Okey. Jadi mungkin tak akan naik dalam pemboleh ubah ni lah kot. Dia akan naik yang pertama tu dengan yang seterusnya nanti. Okey, yang ni saya kecilkan sikit. Kita tengok yang sebelah pula. Nak tengok yang atas. Mana yang ni? Okey, ni. Yang keju ni Liana. Okey, Liana salin dulu. Ke atas ni? Yang bawah ni kan? Yang soalan nombor 2 kan? Oh, yang keju. Okey, okey. Ni salin dulu. Pemboleh ubah memang kita kena tulis macam tu. Kalau M tu apa? N tu apa? X tu apa? Atas sekali. Atas sekali mana? Yang ini. Okey, okey. Tak apa. Nanti saya akan follow balik yang atas tu. Yang sekarang ni kita tengok yang bawah ni dulu. Okey? Kita tengok yang bawah ni dulu. Nanti saya akan ulang balik. Okey ya? Dah siap bagi tahu. Nanti saya akan snap gambar. Okey. Kalau macam yang BI tu, kalau ada yang term-term tertentu, saya akan highlightkan lah. Yang ni tak ada term-term dia. Jadi saya tak highlightkan. Contoh macam pemboleh ubah dia variable. Macam andaian, assumption. Itu kena highlight lah. Kalau yang lain tak. Macam harga, itu price apa tu tak lah. Okey. Itu boleh dapat sendiri kan. Okey ya. Jadi kita tengok yang sebelah ni pula. Okey, saya zoom. Dalam kelas RBT, reka bentuk teknologi ke ni? Cikgu Hasliza telah mengadakan suatu permainan bagi mencetus minda muridnya. Okey, dia buat satu game. Dia suruh student tu guna seutas dawai. Dawai guna seutas ke? Tak apalah. Okey. Seutas dawai untuk membina satu rangka kotak bentuk kubai. Okey, dia guna dawai untuk bina rangka kubai. Lepas tu rangka kotak itu mempunyai tapak yang berbentuk segi empat sama dan isi padu. Okey, dia bentuk segi empat sama. Isi padu dia sebab kuboid memanglah segi empat sama kan. Lepas tu isi padu kuboid itu ialah 64 cm padu ataupun 64 cm cube. Cube tu sebab kuasa 3. Kita panggil dia cube. Okey. Sesiapa yang menggunakan dawai paling pendek untuk membentuk rangka kotak itu akan jadi pemenang. Okey. Luke berjaya memenangi pertandingan ini. Okey, jadi Luke menang. Tentukan panjang yang digunakan oleh Luke. Okey, jadi kita kena cari satu kuboid yang dia guna paling sikit dawai tu. Okey. Jadi kita tengok andaian kita dulu. Okey, jadi andaian yang kita boleh buat ialah bila yang ini melibatkan segi empat sama, sisi dia mesti sama kan? Okey, kita boleh tulis jumlah panjang semua sisi adalah sama. Okey. Jumlah panjang semua sisi kuboid alamak, sejauh pula. Siap.
adalah sama. Alamak. Okey. Kita tengok yang kedua pula. Jadi apa lagi andaian ataupun assumption yang kita boleh buat? Isi padu kotak mestilah 64. Kan dia kata untuk dapat 64 isi padu dia ataupun dia punya volume. Jadi isi padu mesti 64. Mesti 64 cm padu ataupun 64 cm cube. Okay, ni 3 lah sebab padu. Okay, macam tak nampak pula siap. Okay, 3 kecil kat atas tu. Okay, yang ni 2. 2 andaian yang boleh kita buat. Okay. Jadi sekarang kita nak tengok pemboleh ubah. Yang ni mesti semua tahu kan. Apa rumus kuboid? Siapa tahu? Formula untuk isi padu kuboid. Yang ini nanti dalam buku jawapan dia akan bagilah. Okey. Panjang, darat, lebar, darat, tinggi. X, darat, X. Okey. Oh, yang itu sebagai unknown lah. Okey, jadi kita akan ada panjang, darat, lebar, darat, tinggi. Okey. 3 benda tu kan. Okey, saya lukis dekat sini. Kuboid. Tapi jawapan tak ada lukis lah. Harga keju adalah tetap tu saya tak faham. Okey, harga keju adalah tetap. Maksudnya ialah, kan dia kata dah, untuk 3 kg harga dia RM13.50. Untuk 5 kg harga dia ialah RM20 sebungkus. Harga tu tak boleh tukar. Kalau dia kata RM13.50, RM13.50 untuk 3 kg. Kalau 5 kg untuk 20 RM20, yang tu saja. 5 kg mesti wajib RM20, tak boleh turun. Kalau dia tak ikut dalam soalan, dia akan salah. Okey, Syazrina dapat tak? Jadi harga dia mesti tetap. Okey. Saya sebut Syazrina ni, saya susah jugalah. Okey, sebab kawan saya dulu yang garang tu nama Syazrina. Saya pernah kena marah depan bas. Jadi saya main-main je dengan dia. Saya kata, yang ni tadi dalam kelas ni tak belajar ni, tidur ni. Lepas tu dia kata, nanti jumpa sekejap. Bukan skandal, tak. Saya tak minat yang garang-garang macam tu. Dia kata, nanti masa balik nanti jumpa sekejap. Saya ingat ke, tak apalah nak jumpa, nak tanya assignment ke apa kan. Lepas tu dia tunggu saya depan bas. Saya naik bas yang sama dengan dia. Dia tunggu depan bas dengan seorang lagi kawan dia, perempuan jugalah. Saya turun, lepas tu terus dia marah saya depan bas tu sambil nangis-nangis. Masa tu bas ramai, bas banyak lah, baru balik pada kelas kan, ada 20 lebih biji bas. Jadi beratus-ratus orang lah. Jadi dia jadi macam drama lah. Perempuan menangis-menangis, marah kita depan orang ramai. Jadi semua tengok lah. Jadi susah juga. Kita bukannya serius pun, kita nak main-main je. Tapi dia buat serius. Nak tengok andaian yang soalan yang ketiga. Ni. Ni andaian soalan yang ketiga ni. Jumlah panjang semua sisi kuboid sama. Isi padu mesti 64. Jadi nanti siapa-siapa yang ada kawan ke, kerja ke, sambung belajar kat universiti ke, bukannya kadang-kadang kita main-main saja, janganlah ambil serius. Kalau
Okey, nak tengok soalan. Nah, ni soalan ni. Okey, sekejap saya kecilkan. Ni soalan ni. Okey ni saya kata nak lukis kan tadi. Ni saya lukis. Ni tak payah lukis tau. Ini saya saja tunjuk je. Macam mana kita nak ambil formula nanti. Okey. Ini highlight. Okey, jadi kita akan dapat ialah nangis kenapa? Dia nangis lah kata saya merendah-rendahkan dia. Saya main-main je. Saya reply tu pun dalam WeChat. Masa tu WeChat lagi lah. Dia update dalam WeChat. Lepas tu dalam WeChat tu pun bukan orang lain boleh baca. Kalau saya reply dia saja boleh baca. Saya tulis dalam tu sebab dia ambil gambar lah. Masa tu dalam lab elektrik. Dia buat macam calculation lah. Lepas tu dia ambil gambar je. Tak buat kerja pun. Bila nak kira tu dia ambil daripada budak lelaki juga. Jadi saya katalah, ini action lebih ni. Bukan buat kerja pun. Saya katalah tidur je dalam kelas. Tak suka. Yang tu memang dia anti saya. Dia ada satu grup perempuan yang memang anti saya dalam kelas tu. Saya buka pintu, nak masuk kelas pun kena marah. Dia kata kenapa tak masuk awal lagi? Masuk sebelum grup tu. Ada juga macam tu. Ada yang macam dia duduk depan pintu. Memang pintu masuk satu je. Lepas tu saya masuk-masuk dia kata, lah kenapa tak guna pintu lain? Mana ada pintu lain lah. Satu pintu tu je. Ada yang setengah ni dia baik dengan pensyarah lah. Macam ada, kalau kat sekolah dia baik dengan cikgu kan. Apa-apa sikit cikgu akan bagi tahu dekat dia dulu. Dia akan bagi tahu dekat student-student lain maklumat. Okey. Macam contohlah pensyarah tu kata okey. Semua lepas ni hantar assignment dekat bilik dia. Okey. Pensyarah tu kena bagi tahu dekat budak perempuan tu dulu. Dan budak perempuan tu akan bagi tahu dekat budak-budak kelas. Kalau dia bagi tahu dekat budak lain, contoh bagi tahu kat saya, tak bagi tahu dekat perempuan tu dulu, saya yang buat announcement tu, budak perempuan tu rasa macam dia tak dihargai lah oleh pensyarah tu. Jadi kebetulan pula pensyarah tu ialah bapa saudara saya. Prof Madya Dr. Ahmad Umaidi Datuk Seri Hilmi tu bapa saudara saya. Bukannya special pun, saya memanglah kan bapa saudara. Lepas tu saya anak saudara dia, memanglah kadang-kadang dia akan tanyalah saya belajar macam mana, okey ke tak. Macam tu je, dah kebetulan dia bapa saudara saya. Jadi dia bagi tahulah dekat saya, tak bagi tahu kat perempuan tu. Saya tolong sampaikan lah. Jadi yang tu pun perempuan tu mengamuk lah. Jadi susah juga macam tu. Macam saya dululah masa saya jadi ketua pelajar, ada seorang budak tu, dia pengawas juga tapi dia tak jadi ketua walaupun dia nak jadilah sangat-sangat. Lepas tu selalunya cikgu akan bagi maklumat dekat saya sampaikan dekat orang lain. Dia macam tak puas hati lah. Okey. Jadi kita tengok balik dekat sini. Okey, kita akan dapat ialah panjang. Ni tinggi, panjang, darat lebar, darat tinggi kan. Ni lebar. Ni panjang. Okey, yang ni lah kita akan dapat nanti. LPT ni. Okey. Tapi dalam ni kita akan buat yang bahasa Inggerisnya height, volume, length. Okey, bukan length ya. Length. Sebutan tu pronunciation kena betul. Okey, yang ni. Jadi kita akan buat yang bawah ni pula variable dia. Sekejap saya padam yang ni. Takkan lupa lah kot. Bila untuk ku buat pun lupa, susah lah. Okay, nanti saya akan bagi rumus tu macam mana. Tapi dalam exam pun jangan risau, formula tu dia bagi. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Kita akan dapat dekat sini ialah X. X ni ialah panjang dan lebar. Okey. Salah satu tadi kita tak, sebenarnya kita kena letak X sebab
Yang itulah kita nak yang paling kurang berapa. Okey, panjang dan lebar tapak rangka kotak. Panjang dan lebar tapak rangka kotak. Okey, lepas tu kita ada H, height, tinggi dia. Okey, ni tinggi rangka kotak. Okey, lepas tu kita ada V. Isi padu. V ni volume lah. Okey, isi padu kotak. Isi padu tadi dia bagilah yang 64 tu. Okey, lepas tu ada length. Panjang lah. Panjang dawai yang digunakan. Okey, nanti saya akan ni jugalah. Saya akan photostat jugalah skema jawapan daripada buku. Okey, nanti boleh check balik. Macam kita tulis ni yang ringkas-ringkas saja. Okey, sampai takat sini saja. Okey, semua boleh semua jelas tak? Yang ni. Jelas walaupun tak apa, saya faham ada yang susah-susah lagi. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya dia tahulah. Okey, kalau pun boleh ubah, okey, ada huruf ni, lepas tu huraian dia. X tu apa, H tu apa. Malah nanti ulang bab ni lagi. Ada banyak lagi, okey. Ni tengok ada berapa muka surat lagi. Ni bab step yang ketiga pula. Okey, ni step yang kedua. Okey, kita masuk yang ni pula. Sebab masih samar-samar. Itulah saya nak terangkan pun sebab masa kita terhad. Tak apa. Sebab saya target hari ni kita habiskan tajuk ni. Oh, nak salin yang tadi. Okey. Nanti saya akan bagi yang skema jawapan juga untuk yang ini. Okey, yang daripada buku ni lah nanti saya bagi. Okey, nak salin dulu. Sebab saya target kita habiskan bab ni. Lepas tu start pada minggu depan kita boleh fokus yang mana yang saya tak masuk lagi dalam MOT dengan kita akan tengok soalan-soalan exam lah. Bab 8 paling senang. Dia senang tapi dia kena faham sebab yang ni soalan open, soalan yang terbuka. Dia minta student tu bagi jawapan secara terbuka apa yang dia belajar selama ni, nak guna formula apa. Okey, kat sinilah. Tapi sebenarnya yang ini dia guna untuk kajian. Macam kita nak kaji apa-apa, kita kena guna step tu. Pengenalan masalah, lepas tu andaian dan juga pemboleh ubah. Lepas ni kita nak guna rumus matematik buat calculation. Dia step by step. Apa yang saya salin dekat Telegram? Salin macam mana tu? Oh, yang untuk jawapan ni tak apa. Nanti macam ni. Ya, saya stop sekejap. Okay, sekejap. Yang salin tu saya stop sekejap. Okey, nanti saya akan bagi macam ni. Nampak kat kamera saya ni? Ni formula ni jawapan ni. Okey, nanti saya bagi jawapan ni. Okey. Jadi boleh double check lah dekat soalan-soalan tu. Okey, jadi saya share screen balik. Tadi ada yang tengah salin. Simbol panjang dan lebar tapak rangka tu apa? Okey, siap. Ni. Untuk panjang dan lebar ni X. X. Okey. Yang ni H, height, tinggi. V, volume, isi padu. L, length, panjang.
Okey ya. Dah habis. Habis tulis habis. Saya nak tunjuk yang bawah pula. Kita tengok contoh saja dulu bawah. Jadi kita sambung lepas kita solat. Macam mana nak tahu soalan tu suruh buat conclusion? Conclusion macam tu. Oh, okey okey. Sebab kita tengok. Kalau kita tengok yang atas ni tadi. Okey, yang atas ni. Memang untuk kenal pasti dan definisi kan. Kalau ditanya kenal pasti, identify ataupun definisikan, define problem tu, kita akan buat macam ni. Kita ambil maklumat dalam soalan, cari soalan apa yang dia nak. Okey, kalau soalan tu masuk andaian, tentukan andaian dan pemboleh ubah pula, kita akan buat macam ni. Nanti saya bagi. Kan minggu lepas tu saya bukan minggu lepas lah, kelas yang sebelum ni saya dah bagi 6 step tu. Tapi yang tu kita buat 6-6 terus. Yang ni dia buat step by step. Okey. Jadi yang ini pula, okey, lepas tu step yang ketiga pula. Pemodelan matematik. Kita kena guna matematik nak selesaikan. Okey. Kita tengok dulu contoh dia. Okey, Samsudin menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara suhu dan tekanan gas dalam sebiji tayar kereta. Okey, dia buat eksperimen hubungan antara suhu dengan tekanan gas dalam tayar. Dia mendapati bahawa tekanan gas dalam tayar ialah 240 kilopascal. Okey, kalau kita melibatkan udara dia akan guna pascal lah. Okey, K ni ialah kilo, ribu. Pada suhu 320 Kelvin. Kan kita ada degree Celsius, kita ada Kelvin, kita ada Fahrenheit. Ini siapa yang ambil fizik lah. Dalam sains saya tak pasti ada, tak ada. Okey. Selepas memandu kereta itu dari Kahang ke Renggam, dia mengukur suhu tayar kereta mendapati bacaan ialah 368 kilo. Okey, dia meningkatlah. Kilo pula. Kelvin. Berapakah tekanan gas dalam tayar itu? Okey. Jadi, yang ini ialah satu eksperimen. Yang pertama sekali kita nak kenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okey, yang ini dia combine. Yang kita tengok yang awal tadi, lepas tu yang buat andaian, sekali dengan pemboleh ubah, last sekali kita nak buat calculation. Ini dia combine sekali. Yang bawah ni menentu susah mentafsir apa ni, kita tak tengok lagi. Kita tengok yang tiga-tiga ni dulu. Okey. Jadi kena pasti masalah. Okey. Kita tahu apa yang ada dalam soalan ni. Yang kita tahu suhu semakin tinggi. Okey, sebab tadi dia dah naik lah daripada Kahang ke Renggam. Okey, daripada Kahang ke Renggam, suhu dia starting 320 Kelvin. Lepas tu naik kepada 368 Kelvin. Okey, lepas tu tekanan gas di dalam tayar semakin tinggi tekanan gas di dalam tayar. Okey, jadi dia tengok dekat sini. Tekanan gas tu sekarang ni ialah 240 kilo pascal. Okey. Lepas tu pula dia mengukur suhu tayar mendapat bacaan. Berapakah gas di dalam tayar itu? Okey, yang ni saya pelik sikit sebab dia tak beritahu pun semakin tinggi tekanan gas di dalam tayar. Tapi yang ini dia dah buat dah. Okey, ini saya tak pasti kenapa dia letak macam ni. Okey, oleh itu tekanan gas berubah secara langsung dengan tayar. Jadi yang ini sebenarnya saya tak pasti. Sebab kalau dia bagi tahu tekanan pun meningkat, kita bolehlah buat assumption ataupun kita boleh buat andaian tekanan tu akan berubah secara langsung semakin tinggi sekejap. Semakin tinggi mana dia tahu? Okey, semakin tinggi suhu, semakin tinggi tekanan gas. Tapi dalam soalan ni dia cuma bagi tahu tekanan bacaan suhu saja tinggi, tapi tekanan gas ialah soalan. Jadi saya pun tak pasti macam mana dia dapat yang maklumat tu. Okey, yang kedua dia kata tentukan gas di dalam tayar. Ni betul lah. Kita nak tentukan tekanan gas.
Yang meningkat tu saya tak pasti. Okey, kita tengok yang andaian pula. Okey, untuk andaian ni, andaian yang mengenal pasti pun boleh ubah. Macam kita buat tadi lah. Okey, kita buat andaian. Isi padu tayar tidak berubah dan tayar yang sama diukur suhu dan tekanan gas. Okey, jadi dia kata isi padu tayar tu tak berubah lah. Contoh tadi dia dalam tayar tu memang dah ada angin lah. Kita tak buang angin tu ataupun kita tak tambah angin. Jadi isi padu tu tak berubah lah dan tayar yang sama. Jangan pula kita starting kita ukur tayar lain. Lepas tu kita ukur tayar kereta lain pula. Tak boleh. Dia mesti tayar yang sama. Okey. Lepas tu ialah suhu dan tekanan gas. Kita kena ukur suhu dan tekanan gas. Jangan pula awal-awal tu kita dah ukur suhu dia berapa Kelvin dengan tekanan gas dia berapa kilopascal. Lepas kita jalan daripada Kahang ke Renggam tu kita tengok minyak pula. Tak kenalah sebab kita kaji benda lain, kita tengok benda lain. Okey. Lepas tu yang seterusnya ialah tentukan tekanan gas. Okey, inilah yang soalan tadi. Ni P berubah secara langsung dengan T. Yang ni yang saya confuse sebab dalam soalan tadi dia tak beritahu pun. Okey, yang mana T itu ialah suhu dan P ialah tekanan gas lah, pressure. Okey, pressure merujuk pada tekanan, T ialah temperature ataupun suhu lah. T besar. Okey, untuk temperature dia akan guna T besar. Saya rasa dalam sains pun ada juga untuk haba, heat. Saya tak ambil sains tapi saya rasa ada kot. Okey, dia lebih kurang je dengan fizik tu. Okey, lepas tu P berubah secara langsung. Okey, yang inilah kalau kita guna P berubah secara langsung tu kita akan guna formula ni. K ni ialah constant ataupun pemalar. Jadi tak apalah. Kita tengok sekali imbas saja yang ni. Nanti pening pula. Okey, ni. Mengaplikasikan matematik. Ini ialah step yang keempat. Iaitu kita dah senaraikan P sama dengan 240, T sama 320. Kita akan guna formula ni. Jadi kita nak cari K. K itu ialah constant. Jadi kita masukkanlah. Okey, P ni kita masukkan 240. 240 sama dengan K kita nak cari. T ni 320. Okey, jadi nak dapatkan K, ni turun bawah jadi 240 bahagikan dengan 320 sama dengan K. Jadi kita tekan kalkulator, K kita akan dapat 0.75. Ini untuk yang keempat ni kita kena buat calculation. Okey, kita kena buat problem solving. Inilah. Okey. Oh, yang ini kena state jawapan ke? Kalau macam untuk step yang keempat ni, kita kena mengaplikasikan. Okey. Apply mathematics to solve problem. Kan tadi kita yang ketiga kita cari pemboleh ubah dengan formula. Jadi yang ini kita kena proofkan pula dalam report kita tu. Ni anggap kita buat report. Kita kena proofkan. Jadi inilah yang kita dapat. Agak-agak boleh buat. InsyaAllah. Kenapa? Mencabar? Okey. Jadi yang ini tak apa. Sebab saya rasa tajuk ni tak penting sangat. Mungkin dia akan masuk sikit-sikit saja. Tak masuk keseluruhan macam ni lah. Dia akan masuk 1 atau 2. Nanti saya akan tunjuk yang bentuk 1 atau 2 tu. Okey. Kita stop dulu kat sini. Nanti kita akan tengoklah yang menentusahkan dan mentafsir ni. Dia dapat dia ni kalau berkadar terus ataupun directly apa tah? Saya pronunciation ni out sikit dalam bahasa Inggeris tu. Okey, lepas ni kita akan tengok. Okey, lepas kita rehat nanti. Okey, sekarang 7.22. Macam biasalah saya akan bagi rehat awal sikit. Okey, nanti semua sekali solat. Lambat sikit pukul 9. Okey, boleh.
Jadi nanti solat dulu dalam pukul 8 tu boleh join balik. 8.15 kita akan start. Okay? Jadi kita boleh live dululah. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Okay, okay. Jadi saya stop dulu untuk saya generate video kita lah.